عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. Itu sahaja hadisnya. Di bawah bab pertama ini. Kemudian ini kita belum masuk lagi. Di bawah bab pertama itu sahaja. Baiklah, kita tengok di sini Imam Abu Daud. Sekarang ni kita mukaddimah tu habislah kira-kiranya. Nanti apabila saya siapkan sebagai buku dengan lengkap itu, insya-Allah akan dilengkapkanlah dengan sempurna. Jadi malam ni kita akan terus baca bab yang pertama di dalam Sunan Abi Daud. Kalau kita perhatikan kitab Sunan Abi Daud ini, yang mana-mana pun kalau kita tengok ni, Kitab At-Taharah, Bismillahirrahmanirrahim, terus Kitab At-Taharah, itulah. Sama ada ini Al-Manhalul Azbul Mawrud ataupun Badlul Majhud. Ini cuba kita tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim, terus Kitab At-Taharah. Tak ada Alhamdulillah apa semua tu, tak ada. Ini bab lain. Ini bab yang pertama yang kita nak baca malam ni, insya-Allah. Ataupun kalau kita tengok yang lain, semua macam itulah. Semua macam itu. Syarah Sunan Abi Daud, Ibnu Ruslan, sama juga. Ibnu Ruslan. Ini Kitab At-Taharah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tak ada pun Bismillahirrahmanirrahim. Terus Babut Takhalli 'inda qada'il hajah. Dan terus begitu. Di sini tak ada pun Bismillahirrahmanirrahim pun tak ada. Apalagi Alhamdulillah apa semua tu, lagilah tak ada kan. Jadi cara penulisan ulama-ulama dahulu kadang-kadang begitu. Yang Nabi SAW suruh baca Bismillah apa semua tu baca, tulis tak mesti. Sebab tu jadi gini ni. Ataupun kalau kita baca Badlul Majhud ni, sekadar ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu sahaja. Lepas tu terus Kitab At-Taharah. Terus Kitab At-Taharah. Baiklah. Ni kalau beginilah di dalam nuskah yang manuskrip Maulana Ahmad Ali Al-Muhaddith As-Saharanfuri. Sebelum Kitab At-Taharah dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam nuskah Misriyah, Mesir, haddatsana Abu Ali Muhammad bin Amr Al-Lu'lu'i qala haddatsana Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani pada bulan Muharram tahun 275. Ni kebanyakan nuskah di Sunan Abi Daud itu diriwayatkan oleh muridnya Abu Ali Muhammad bin Amr Al-Lu'lu'i, atau dikenal dengan Al-Lu'lu'i saja. Ada sebut begini, ada tulis gini.
Di dalam nuskhah Mujtabaiyah dan Kanfuriyah, kedua-duanya ni cetakan India, dia ada sebut akhbarana al-Imam Al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi qala akhbarana al-Imam Al-Qadhi Abu Amr Al-Qasim bin Ja'far ibn Abdul Wahid Al-Hashimi qala akhbarana Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i qala haddathana Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani bil Muharram sanata 75 wa 200. Begini tertulis. 275 Hijrah pada bulan Muharram. Ini berdasarkan riwayat Khatib Baghdadi. Sampai ke situ juga, Lu'lu'i itu juga. Tapi di dalam nuskha-nuskha lama kata dia semua ni tidak ada. Di dalamnya hanya ada Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Taharah. Itu sahaja yang ada. Itu sahaja yang ada. Ni di sini di dalam syarah Urdu ni kitab Sunan Abi Daud namanya Ad-Durrul Mandud, syarah Sunan Abi Daud. Mulakan dengan bismillah dan tidak ada sebut alhamdulillah. Tidak ada sebut alhamdulillah. Jadi Imam Abu Daud di sini seperti Imam Bukhari juga dalam kitab dia, bismillah saja. Beliau berpada dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sebut pun alhamdulillah apa semua tu tak ada. Apa sebab? Apa sebab begitu? Di sini dijelaskan. Setakat ni saya belum masukkan lagi dalam nota ni, jadi saya pakai baca di sinilah. Tengok di sini. Sebahagiannya telah saya bincangkan di permulaan Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari yang sudah dicetak tu, di awal dia tu ada perbincangan tentang bismillah. Dan alhamdulillah. Kenapa Imam Bukhari tak tulis alhamdulillah, bismillah sahaja. Di sana pun ada juga perbahasan sedikit sebanyak, boleh lihat di sana. Kenapa Imam Abu Daud sama juga dengan Bukhari dan ramai lagi ulama-ulama hadis dahulu, kalau dia mulakan kitab tu dengan Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Apa sebab? Jawapannya ialah kerana mengikut Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Iqra' bismi rabbik. Iqra' bismi rabbik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itulah. Begitu juga di dalam hadis ada disebutkan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang penting tidak dimulakan dengan bismillah, itu tiada berkatnya. Begitulah juga kita lihat di dalam kitab-kitab pengarang-pengarang, kitab-kitab hadis yang lain dari kalangan mutaqaddimin lah khususnya. Macam itulah cara dia buatnya. Bukan sahaja Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Dan lain-lain lagi. Tirmizi ke apa semua sama, kecuali Imam Muslim. Sebab Imam Muslim selain daripada dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia itu juga tulis juga alhamdulillah tu. Kenapa Imam Abu Daud dan ulama-ulama hadis dahulu dia tak ada pun orang kata hamdalah itu, ataupun bacakan alhamdulillah selepas bismillah atau tulisnya, sedangkan ada hadis kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta'. Ada hadis. Seolah-olahnya imam-imam ni, pengarang-pengarang kitab-kitab hadis ini,
dia tidak pakai riwayat itu. Kenapa begitu? Jadi para ulama pensyarah hadis bagilah pandangan-pandangan mereka. Antaranya ni saya berpandukan kitab ni lah. Saya berpandukan kitab ni. Boleh tengok ni kan saya tunjuk ni. Ni kitab ni dalam bahasa Urdu. Yang pertama jawapannya, tidak semesti kalau kita tengok di dalam nuskha Abu Daud ni tak ada Alhamdulillah. Ada Bismillah sahaja. Bermakna dalam semua nuskhahnya tak ada begitu. Bahkan ada di dalam setengah-setengah nuskhahnya, seperti yang tersebut di dalam Badrul Majhud tadi, ni kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin, ni sampai kepada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibarat ini ada di dalam nuskhah bertulis tangan, iaitu yang ditulis oleh Maulana Ahmad Ali Saharanpuri. Sebelum Kitabut Taharah ni ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin gini sampai wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ni ada. Tapi dalam nuskhah al-maktubah, manuskrip lah, kita panggil manuskrip, tulis tangan, karangan Maulana Ahmad Ali Saharanpuri, iaitu guru kepada Maulana Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoband. Jadi makna ada dalam setengah nuskhah, ada, tapi tidak dalam semua nuskhah. Yang kedua jawapannya, tidak bermakna kalau tak ada tulis itu mereka tak baca semasa mereka tulis itu. Sebab dalam hadis tadi disebutkan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah, tidak dimulakan. Tidak dimula itu maksudnya baca, tidak mestilah tulis. Jadi kalau tak tulis bukan bermakna mereka tak baca. Kita dapat buat kesimpulan mereka memang tak baca. Tak ada pun, alhamdulillah. Seperti ada dinukilkan daripada Imam Ahmad, kalau dia baca hadis kan, ketika sebut hadis tu dia sebut sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak tulis. Tulis dia tidak. Dia sebut. Itu dinukilkan daripada Imam Ahmad. Maknanya kalau tidak tulis bukan berarti tidak baca, tidak baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, oleh kerana riwayat tadi, riwayat itu dhaif. Jadi imam-imam hadis ini nak menunjukkan mereka pada anggapan mereka hadis itu dhaif, tidaklah perlu terikat sangat. Dan Imam Abu Daud sendiri dalam Kitabul Adab ada bincangkan tentang hadis ini. Yang keempat, yang tersebut dalam hadis surah Alhamdulillah, apa surah Hamdalah tu kita panggil, itu berkait dengan ucapan, dalam syarahan ke ucapan ke, tidak termasuk dalam surat menyurat ataupun kitab, tak termasuk. Buktinya iaitu Nabi SAW bila tulis surat, kalau dia berucap, dia memang ada Alhamdulillah tu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu dan sebagainya. Dan dia tidak mulakan dengan bismillah, mana kalau dalam khutbah dia tu. Berbeza dengan kalau surat yang dia tulis. Maka dia akan tulis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Hiraql. Contohnya. Dia tak ada tulis alhamdulillah apa semua tu. Jadi kitab ni pun dia seperti surat jugalah. Begitu. Begitu juga dalam surat perjanjian di Hudaibiyah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah dan lain-lain. Jadi dia tak ada tu tahmid. Hamdalah tu tak ada.
Yang kelima, maksud alhamdu di dalam hadis itu tidaklah semestinya khusus dengan perkataan alhamdulillah begitu. Maksudnya ingat kepada Allah. Setiap perkara penting yang tidak dimulakan dengan ingat kepada Allah. Begitu. Tak mesti mana dengan lafaz alhamdu tu. Sebab apa? Sebab di dalam riwayat Musnad Ahmad jelas di tempat alhamdulillah tersebut zikrillah. Kullu amrin dhi balin lam yubda bi zikrillah fahuwa aqta' wa abtar. Jadi setiap urusan penting yang tidak dimulakan dengan ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah ni sudah tercapai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingat ke Tuhan dah tu. Ingat kepada Allah dah tu. Begitu. Jadi tak mestilah ada alhamdulillah. Alhamdulillah tu salah satu bentuk ingat kepada Allah sahaja. Yang keenam, pujian kepada Allah, hamdalah atau alhamdulillah itu sebenarnya nak menyatakan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan maksud itu sudah pun ada dengan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam itu pun ada sifat Tuhan juga. Sifat Tuhan yang paling menonjol. Allah SWT buat alam semesta ni dengan sifat itu. Sifat itu yang menguasainya. Iaitu sifat rahmat. Iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni jawapan ini di ayah Syekh Zakaria berkenan. Maulana Muhammad Yahya berkenan jawapan ni. Yang nombor 9 ni dia berkenan. Sudah masuk dari situ. Tak apalah. Begitulah. Baik, kita pergi kepada kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Terlebih dahulu kita tak terjemah lagi tadi kan. Kitab bersuci. Bab at-takhalli 'inda qada'il hajah. Bab menyepi atau menyendiri ketika hendak membuang air. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata bahawa sesungguhnya Nabi SAW apabila hendak membuang air akan pergi jauh. Yani jauh dari pandangan orang ramai. Itu maksudnya. Hadis yang kedua, Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW apabila hendak buang air, terutamanya air besar, akan pergi sehingga tidak ada seorang pun nampak baginda. Akan pergi maksudnya jauh lah. Akan pergi maksudnya jauh lah. Tapi tak adalah sebut lafaz jauh tu. Sehingga tidak ada seorang pun nampak baginda. Mana sebab pergi jauh lah. Inilah dua hadis di bawah bab pertama. Baik, terlebih dahulu kita bincangkan tentang Kitab At-Taharah. Kitab bersuci. Kita ada nota yang pertama di sini. Imam Abu Daud memulakan kitabnya ini dengan kitab bersuci sesuai dengan jenis kitab hadis yang hendak ditulisnya, iaitu Sunan. Kitab Sunan. Sunan adalah kitab hadis yang disusun mengikut tertib bab-bab fiqh. Oleh kerana para fuqaha memulakan kitab-kitab fiqh tulisan mereka dengan kitab At-Taharah, maka Imam Abu Daud juga menyusun kitabnya ini mengikut tertib itu. Soal kenapa pula para fuqaha memulakan kitab-kitab mereka dengan kitab Taharah? Maka jawapannya ialah kerana tujuan kejadian manusia itu adalah untuk beribadat atau mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran melalui firman-Nya ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi ibadat yang paling utama dan merupakan ibu bagi segala ibadat ialah salat. Itulah sebabnya mendirikan salat disebutkan selepas mengucapkan 2 kalimah syahadah. Di dalam hadis yang menceritakan tentang rukun Islam. Lihat hadisnya di bawah ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Jadi di sini disebutkan iqamis salat. Ini yang mula-mula sekali daripada, selain daripada syahadah, bersyahadah itu, ini yang mula-mula sekali disebut. Menunjukkan rukun ini adalah yang terpenting. Ini mendirikan solat nombor 2 tu. Oleh kerana ada beberapa syarat sebelum mendirikan solat, dan antara syarat terpentingnya ialah suci daripada kotoran dan hadas atau bersuci daripada kedua-duanya. Maka para fuqaha dan pengarang-pengarang kitab-kitab sunan memulakan kitab-kitab mereka dengan kitab bersuci. Itu sebab kalau kita baca kitab Bukhari kan, dia tidak mula dengan kitab taharah, tidak mula dengan kitab bersuci. Bahkan Imam Bukhari memulakan kitabnya dengan hadis wahyu, tentang wahyu. Itu dia mulakan bab dia. Bahkan sebelum itu hadis hijrah tu, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih tu, innamal a'malu binniyat. Lepas tu dalam bentuk babnya bab wahyu. Itu cara. Lepas tu bab iman, kitab iman. Berbeza dengan kitab-kitab sunan ini. Kitab sunan ni seperti Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan mana-mana sunan lah. Kalau nama sunan, Sunan Darimi, Sunan Sa'id bin Mansur, mana-mana sunan tu kena ingat. Itu kitab hadis yang susunannya mengikut tartib fiqh. Mana dia akan sebut bab seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab fiqh lah. Secara umumnya lah, tidak semestilah 100% sama. Tidak semestilah 100% sama. Contohnya di sini, Imam Abu Daud, dia kemukakan kitab taharah, tetapi hadis yang mula-mula tu tentang adab. Adab bersuci itu. Bukan taharah tu. Wuduk tu tidak. Adab sebelum itu. Sebelum bertaharah tu. Pergi buang air antaranya. Lepas tu sudah tu barulah masuk bab wuduk. Yang sebenarnya nak ialah solat itu. Tapi oleh kerana semua ni merupakan syarat atau perkara-perkara yang dibuat sebelum solat, sebelum berwuduk, dan seeloknya dibuat sebelum berwuduk, jadi dia letaklah dahulu. Sebab syarat itu lebih dahulu daripada masyru'. Sembahyang tu, solat itu masyru'. Syarat-syaratnya banyaklah, berwuduk, suci daripada hadas dan sebagainya. Kalau nak sempurna lagi, pergi buang air dulu. Setelah selesai dah, tak ada dah sakit perut apa semua tu, barulah berwuduk. Jadi itu kan tidak sama dengan kitab fiqh tu. Tetapi ia berbicara tentang bersuci lah, kitab taharah lah. Cuma Imam Abu Daud ni dia tidak tahu taharah tu maknanya ambil wuduk tu. Tidak begitu. Dia sebut yang sebelum berwuduk tu, apa yang sepatutnya dibuat sebelum berwuduk. Sebelum berwuduk lagi. Kalau dalam kitab-kitab fiqh tidaklah begitu. Dalam kitab fiqh tu wuduk lah. Begitu. Tapi dalam Tirmizi misalnya terus cerita tentang wuduk juga. Walau bagaimanapun kitab taharah lah yang dahulu. Kitab taharah. Walaupun kandungan dia tu ada berbeza sedikit sebanyak, tetapi kitab taharah tu tetap yang mula-mula. Itu kalau kitab sunan. Tapi kalau sunan Ibnu Majah dia berbeza sedikit. Sebelum dia masuk kitab sunan itu, dia kitab ittiba'us sunnah, mengikut sunnah, berpegang dengan sunnah. Lepas tu habis tu baru kitab taharah.
Maknanya itu sebagai mukaddimah. Kitab tu sendiri sebenarnya dimulakan dengan kitab Taharah juga. Itu beza antara kitab-kitab ni, beza di antara kitab-kitab ni. Jadi kitab At-Taharah. Mana-mana kitab hadis yang disusun mengikut tertib bab-bab fiqh, walaupun adalah sedikit sebanyak berbeza macam saya sebut tadi, tak kira tu, itu dipanggil kitab sunan. Sebab itulah Sunan Abu Daud ini dipanggil Sunan Abi Daud. Bila sebut saja sunan tu, sepatutnya kita yang belajar hadis ni terus terbayang dalam fikiran kita, kitab dalam bentuk macam ni. Kalau kitab jami' lain, kitab mustakhraj lain, mustadrak lain, mu'jam lain, musnad lain. Jadi kitab-kitab hadis ni ada banyak jenis, banyak jenis. Jadi orang yang belajar hadis tu sepatutnya bila sebut musnad, dia kena ada tu dalam kepala dia, kitab macam mana. Macam kita kan, kalau sebut Arba'in, kitab Arba'in Imam Nawawi, kita ingat ke nama kitab dia tu. Bukan nama kitab, nama jenis kitab tu. Banyak lagi Arba'in yang lain selain daripada Imam Nawawi tu. Kitab Arba'in ni maksudnya kitab hadis yang di dalamnya terkandung sebanyak 40 hadis. Sebanyak 40 hadis. Ikut pengarang dia lah, 40 hadis itu berkenaan dengan apa-apa, berkenaan dengan hukum hakam, kau berkenaan dengan kekeluargaan, kau berkenaan dengan akhir zaman, kau apa, tak kira lah. Itu dipanggil Arba'in. Kalau banyak Arba'inat, gitu. Nama jenis kitab, bukan nama kitab, tidak. Sebab kita banyak keliru kan dalam masyarakat kita ni. Apa ni, wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi burung ababil kita terjemah. Jadi soalannya ababil tu nama burung. Bukan. Ababil tu bukan nama burung. Burung yang berkelompok-kelompok, berpuak-puak datang. Itu makna ababil. Burung yang datang berpuak-puak, berpasukan begitu. Itu ababil, bukan nama burung. Tapi masyarakat kita ni keliru. Bukan kita lah, lain pun begitu juga keliru. Jadi sama juga kitab ni, sunan itu kitab macam mana, banyak jenis kitab hadis. Jadi kalau kata sunan, begini sifatnya. Jadi dari segi munasabah tu, kenapa mereka mulakan dengan kitab Taharah? Sebab maksud sebenarnya solat. Ia rukun Islam yang mula-mula sekali disebut selepas daripada syahadah tu. Tetapi oleh kerana solat itu perlukan kepada keadaan suci. Segala-galanya suci, tempat suci, pakaian suci, hati kena suci, semua tu suci tu. Jadi disebutlah berkenaan dengan bersuci itu terlebih dahulu. Sebab ia sebagai syarat. Jadi sebelum sebut cerita tentang masyrut, tentang sembahyang itu sendiri, syarat itulah seeloknya disebut dahulu. Maksud sebenarnya ialah untuk ibadat kepada Allah. Jadi ibadat ni dalam banyak-banyak ibadat tu yang paling utama dan paling istimewa, paling ditekankan dan semua orang kena, iaitu solat. Solat itu kena. Kalau kita kata haji, orang yang ada duit ya. Ada duit. Boleh pergi ke Mekah tu. Kalau zakat, orang yang ada duit juga, tak ada duit tak kena. Tapi kalau sembahyang ni tak kira. Miskin ke, kamu kaya ke, kamu macam mana ke, kena semua. Jadi itu yang disebut mula-mula. Sembahyang itulah yang dimaksudkan. Atau lain-lain lagi ibadat yang memerlukan wuduk. Tetapi yang utamanya sembahyang lah. Itu sebenarnya sasaran sebenarnya yang dikehendaki. Jadi yang ini mukaddimah dia. Bersuci apa semua ni syarat dia. Perkara-perkara yang diperlukan untuk solat. Yang sebenarnya sebab kejadian manusia tu untuk beribadat kepada Allah, jadi perkara ibadat itulah yang kita kena utamakan. Nak ibadat ni biasa macam mana? Dia kena bersih. Kalau kotor tak boleh. Begitu contohnya. Sebab itulah dibuat Kitabut Taharah.
Kitabut Taharah. Baik, kalau kita tengok Kitabut Taharah ni, di sini dia sebut. Dia sebut lafaz kitab dan bab ni telah pun digunakan di zaman tabi'in radhiyallahu anhum lagi. Dalam kitab-kitab ni, yang ada Kitabut Taharah, Babut Takhalli, bab tu, kitab bab ni ada dah guna di zaman tabi'in lagi. Kitab tu dari segi bahasanya masdar dia, dengan makna jamak, kumpul dan gabung. Itu tak apalah, ini kita akan bincang kemudian. Taharah bil fathi, masdar tahara, daripada bab qatala dan qaruba. Tahura yathuru, tahara yathuru. Boleh. Dari segi bahasanya bermakna an-nazafah wal khulus minal adnas, bersih dan lepas daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran zahir seperti najis-najis, ataupun kekotoran yang abstrak, yang maknawi, seperti keaiban-keaiban dan dosa-dosa, kena bersih. Itu dari segi bahasa. Dari segi syaraknya apa makna? Taharah tu, bersuci itu, iaitu zawalu hadath atau khabath bimutahhir, iaitu hilangnya hadath ataupun kekotoran dengan sesuatu yang menyucikan. Mutahhir. Mutahhir itu ada dua. Sama ada air, itulah bahan pencuci yang asalnya, ataupun tanah. Itu alat pencuci pengganti, sebagai pengganti kepada air, iaitu dengan kita bertayamum menggunakannya. Jadi menghilangkan hadas. Hadas ni tak nampak. Kita tak ada wuduk, bukan tu, tak nampak. Tapi keadaan kita tu keadaan hadas. Hadas tu terbagi kepada dua pula. Hadas besar, hadas kecil. Jadi tak kira lah hadas mana-mana pun, menghilangkan hadas itu dipanggil bersuci. Tapi cara bersuci itu dengan gunakan air dengan cara tertentu, yang kita panggil ambil air sembahyang. Kalau nak mengangkat hadas kecil. Kalau nak mengangkat hadas besar, itu dengan mandi. Meratakan air ke seluruh tubuh. Apabila seseorang itu berjunub, atau kalau perempuan itu ia suci daripada haid dan sebagainya. Itu mengangkat hadas besar. Hadas juga. Ataupun khabath. Khabath ni kekotoran lah. Kekotoran kita kencing, kita berak dan sebagainya. Lepas tu dia sebut dalam kitab ni, dia ambil pendapat Imam Ghazali. Taharah ni ada banyak martabat dia, ada banyak darjat dia. Satunya mensucikan zahir daripada hadas dan kekotoran. Kemudian yang keduanya mensucikan anggota tubuh badan kita daripada perkara yang haram. Yang ketiga, mensucikan hati daripada akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang keempatnya, mensucikan jiwa, hati daripada selain Allah. Mana tidak bergantung dengan selain kepada Allah. Bergantung dengan Allah sahaja. Jadi oleh kerana yang membatalkan wuduk, kalau seseorang tu ada wuduk, kebanyakannya yang membatalkan wuduk ialah yang keluar daripada dua saluran najis, iaitu qubul dan dubur. Itulah yang menyebabkan seseorang itu perlu bersuci, kebanyakannya. Sebab itulah Imam Abu Daud bada'a bil kalam ala ma yutlabu liqada'il hajah. Apa yang dituntut apabila seseorang itu nak qada hajat. Dia pun buatlah bab ni. Jadi nak qada hajat tu nak buat apa? Nak pergi kencing ataupun nak pergi berak. Kita kata nak buang air kecil, bahasa beradabnya. Nak buang air besar. Jadi pergilah. Bila pergi, batallah wudu. Dia kena berwudu lah. Kalau kita bersembahyang dalam keadaan itu, tak sah sembahyang kita. Tak kena sebagaimana yang dituntut oleh Allah. Begitu ceritanya.
Baik. Babut takhalli 'inda qada'il hajah. Bab menyepi atau menyendiri ketika hendak buang air. Baik. Para ulama, ni saya nak siapa-siapa lah baca pula. Saya baca saja jadi mengantuk pula sebelah sana. Boleh sesiapa baca? Silakan baca. Kita sama-sama tu. Silakan, saya pun tidak penat. Saya baca mana? Silakan, siapa ni? Abdul Basir. Abdul Basir daripada Subang Ya, mana? Ya, silakan. Nota 2. Ya. Para ulama membezakan antara kitab dan bab di dalam kitab-kitab mereka. Perkataan kitab akan digunakan apabila di bawahnya disebutkan pelbagai masalah dari jenis yang sama. Tentu sekali di bawah semua jenis itu ada sesuatu. Tentu sekali di bawah sesuatu jenis itu ada banyak pula naunya. Naunya. Perkataan bab pula digunakan apabila mereka hendak memasukkan di bawahnya pelbagai masalah naunya yang sama. Dari nau yang sama. Ini kerana perkataan bab juga ada dipakai dengan erti nau dalam bahasa Arab. Fasal pula digunakan apabila beberapa perkara dari nau yang sama hendak diasingkan dan dipisahkan supaya ia terpisah dari apa yang telah tersebut sebelumnya. Kitab paling luas artinya kerana ia merangkumi jenis al-jins. Bab lebih khusus daripada kitab kerana ia merangkumi nau, dan fasal pula lebih khusus lagi daripada bab kerana ia merangkumi sebahagian sahaja daripada nau, iaitu Simf. Baik. Ni agak rumit sedikit, tapi sajalah saya masukkan di sini sebab dalam kitab-kitab dia ada bincang begitu, ada bincang. Nanti kalau kita nak buat buku betul, adakah perlu ini tetapkan dia adakan juga di sini ataupun dibuai, itu kita fikir semula lah. Tapi nak cerita ni beza ni di antara kitab ni dengan bab ni. Kita tengok di sini. Ni Kitabut Taharah. Ni kitab ni dia guna kitab. Apa beza Kitabut Taharah dengan Babut Taharah? Di bawah ni saya dia tulis Kitabut Taharah ni Babut Takhalliha. Di bawah kitab ada bab. Nak cerita tentang itulah, walaupun dalam kitab ni tak ada sebut, tapi dalam Ad-Durrul Mandud ni ada sebut. Dan saya boleh katakan ambil daripada sini beza dari segi istilahnya antara kitab dan bab dan juga fasal. Apa beza ni? Jadi apa yang saya tulis di sini, kitab tu lebih besar, lebih luas maknanya. Jadi kalau di bawah dia tu ada banyaklah jenis. Kitab tu jenis, di bawahnya ada banyak. Ini sebenarnya istilah ilmu mantik. Kalau orang belajar ilmu mantik dia fahamlah. Jadi kitab tu apa? Ni Kitabut Taharah ni. Kitab tu, perkataan kitab tu, ia tu sebagai jenis. Jenis ni perkataan kulli, ni ada istilah, yang di bawahnya ada banyak afrad yang berlainan hakikatnya. Itu dari segi ilmu mantik. Begitu. Nau pula di bawah lagi daripada jenis itu. Ada banyak juga afradnya. Mana bahagian-bahagian dia. Dan setiap satu daripada bahagiannya itu sama hakikatnya. Itu nau. Yang disebut nau tadi. Di bawah nau lagi ada fasal. Fasal tu
memisahkan antara antara satu nauk daripada satu nauk yang lain. Itu fasal. Kalau sinf itu daripada nauk yang sama dia, nauk tu bahagian-bahagian dia pula. Itu dipanggil sinf dalam ilmu mantik. Jadi kitab tu, bila kata kitab taharah, di bawah dia tu akan ada banyak bab-bab yang berlainan di bawah dia tu. Tapi kalau kata bab, di bawah dia tu jenis yang sama. Misalnya, kalau dalam ilmu mantik biasa, jadi buat contoh, hayawan, dia kata, al-insan hayawanun natiq. Hayawan itu jenis. Di bawah kata hayawan itu ada banyak afradnya, banyak juzuk-juzuknya, yang berlainan hakikat. Di bawah hayawan itu ada burung, di bawah hayawan itu ada lembu, di bawah hayawan itu ada buaya, ada orang, manusia, dan macam-macam lagi lah. Binatang lah apa? Manusia tu pun binatang juga, tapi berlainan hakikatnya. Itu orang panggil jenis. Jadi binatang itu, kalau orang yang belajar mantik, dia tu termasuk dalam kategori mana? Kategori jenis tu. Maknanya di bawah dia ada banyak afrad, dia panggil, yang berlainan hakikatnya. Hakikatnya lain. Tidak sama hakikatnya. Manusia tidak sama dengan lembu. Tidak sama dengan kambing. Begitu. Hakikatnya lain. Tapi semuanya binatang. Termasuk di bawah binatang. Nauk ni pula, maknanya di bawahnya itu ada hakikat yang sama. Di bawah haiwan tadi ada manusia. Manusia tu, semua manusia ni hakikatnya sama. Di bawah manusia tu ramai pula orangnya. Hakikatnya sama. Tak kira bangsa apa pun, duduk di mana pun, agama apa pun, sama hakikatnya. Tapi hakikat insan itu, manusia itu berbeza daripada lembu, berbeza daripada benda-benda lain, walaupun sama-sama binatang. Begitu. Fasal pula yang membezakan setiap nauk tu daripada nauk, membezakan manusia daripada binatang, daripada lembu, daripada kambing, daripada beruang dan lain-lain tu. Yang membezakan itu orang panggil fasal. Adapun sinf ni apa? Sinf ini daripada nauk yang sama tu, bahagian-bahagian dia yang berlainan. Misalnya orang putih, kita kata. Itu biasa dah. Bila sebut orang putih tu payah selalu. Tak termasuk yang lain tu. Bukan Melayu. Orang manusia lah, orang Melayu. Bila sebut Melayu tu, itu Melayu tu sinf. Semua Melayu ni, banyak pula bawah dia tu. Melayu ni, orang ni, dia termasuk dalam sinf yang sama. Di bawah nauk, satu nauk. Begitu. Itu sinf. Jadi, kitab ni jenis. Bila kata kitab taharah, di bawah dia tu ada banyak, berbagai-bagai masalah. Berbagai-bagai masalah. Yang tak sama antara satu dengan yang lain itu. Kalau bab, di bawah dia tu ada nauk. Nauk mana hakikat yang sama lah. Misalnya bab taharah bersuci, tentang bersuci sajalah. Tak termasuklah bahagian lain. Gitu. Itu dari segi perbezaan saja ya. Kalau perlu ambillah, kalau tak perlu tak payah. Tak payah. Banyak lagi benda-benda lain, banyak lagi benda-benda lain. Contoh-contoh lain, misalnya kita kata jam tu apa? Jam. Orang yang belajar ilmu mantik memanglah dia hebat dari segi mentakrifkan sesuatu tu, dia tepat takrif dia tu, kemas. Jam tu alat yang menunjukkan waktu. Alat. Kalau tidak alat, matahari menunjukkan waktu juga. Tapi jam kah? Tidak jam. Sebab dia tidak alat. Jadi alat tu jenis orang panggil. Alat ni banyak pula. Pisau tu pun alat. Banyaklah alat-alat dalam dunia ni. Kren tu pun alat. Dan banyak lagi benda-benda ni. Alat-alat semua. Tapi kalau alat yang menunjukkan waktu, jadi berbeza lah daripada. Tak kira lah jam pasir, jam apa, macam-macam jenis jam tu. Kalau alat, dalam bentuk alat, jam lah.
Kalau dalam bentuk matahari itu bukan jam. Walaupun kepada setengah-setengah orang dia dapat tahu juga waktu. Tapi itu bukan jam. Sebab jam dia kena alat. Jadi alat tu jenis. Yang menunjukkan waktu itu fasal. Itu yang memisahkannya daripada benda-benda lain. Daripada alat-alat lain. Kalau pisau, alat yang memotong. Contohnya. Kalau anak kunci, alat untuk membuka kunci. Alat juga. Jadi alat tu, peringkat alat tu jenis orang panggil. Yang membezakan daripada yang lain itu fasal. Begitu. Tak apalah. Banyaklah panjang kalau kita nak cerita di situ. Ni nak ceritanya di sini kitab. Kenapa dia sebut kitab? Bila dia sebut kitab tu, apa maknanya? Di sini bab. Dia sebut bab. Apa beza antara dua ni? Itu yang kita bincang tadi tu. Kalau rasa perlu, ya ambil lah. Kalau tidak, tak payah. Baiklah. Babut takhalli inda qada'il hajah. Menyepi ketika hendak membuang air. Qada' hajat. Orang kita pun ada sebut juga qada' hajat. Maksudnya nak buang air lah. Qada' hajat tu boleh jadi buang air besar, boleh jadi buang air kecil. Baiklah. Kita terus pergi kepada hadis ni. Haddatsana Abdullah bin Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi qala haddatsana Abdul Aziz yakni ibn Muhammad dan seterusnya. Abdullah tadi saya baca ringkas sanad dia, saya tak baca semuanya. Baca dalam hadis saja. Dalam terjemahan tu tak ada. Baik, kita tengok terjemahan Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Ni nombor 3 ni. Baca Abdul Basir, silakan. 3. Abu Abdurrahman Al-Madini Al-Basri Al-Qa'nabi. Ya. Al-Qa'nabi adalah nisbah kepada datuknya. Beliau seorang perawi thiqat, lagi abid. Al-Ijli. Thiqah, bukan thiqat. Beliau adalah perawi thiqah, lagi abid. Al-Ijli, Abu Hatim dan Ibnu Qani mengatakan beliau thiqah. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi meninggal dunia pada tahun 221 Hijrah. Jadi saya tidak panjangkan di sini. Kalau nak panjang lagi tentang perawi ni banyak lagi lah boleh bincangnya. Banyak lagi. Umpamanya kalau kita tengok di dalam kitab ini, di dalam kitab ini, dia bincang ni. Abdullah ibn Maslamah bi fathil mim. Maslamah, bukan Muslimah ada, Maslamah. Qa'nab dengan fathah dan sukun. Qa'nab, ain tu mati, nun tu bagi di atas pula kata dia. Qa'nab. Al-Qa'nabi ini nisbah kepada datuknya. Mana dikaitkan dengan datuk dia. Dia kata Al-Qa'nabi itu siapa Al-Qa'nabi itu? Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Qa'nab itulah. Jadi anak cucu pokok ni Al-Qa'nabi semuanya. Abu Abdurrahman Al-Harithi Al-Madani, Nazilul Basrah. Nazilul Basrah ni makna asal dia orang Madinah. Kemudian dia pergi duduk, tinggal, menetap di Basrah. Salah seorang tokoh dia ni dalam ilmu dan amalan. Rawa an Malik Al-Muwatta wa ghairahu. Dia meriwayatkan daripada Malik kitab Muwatta. Di mana salah seorang perawi kitab Muwatta Imam Malik dia ni. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada guru dia ni siapa? Abdullah bin Maslamah. Siapa Abdullah bin Maslamah? Anak murid Imam Malik. Dia ada Muwatta dia sendiri. Muwatta yang kebanyakan yang popular sekarang itu Muwatta susunan anak murid Imam Malik yang lain, iaitu Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Ni Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab ni dia ada sendiri susunan Muwatta dia. Dan meriwayatkan daripada Aflah bin Humaid, Syu'bah dan lain-lain. Antara orang yang mengambil riwayat daripada dia Imam Bukhari, Muslim, Abu Hatim.
Dan Abu Hatim kata thiqah, hujjah. Bukan sekadar thiqah saja, hujjah dia ni. Lam ara akhsha'a minhu. Dia kata tidak pernah saya lihat orang yang lebih khusyuk daripada dia. Kalau beribadat sangat khusyuk. Wa u'lima Malik biqudumihi. Pernah Imam Malik ni bila diberitahu kedatangan Abdullah bin Maslamah, anak murid dia ni, dia kata qumu ila khairi ahli al-ard. Kamu berdirilah menyambut orang penduduk bumi yang terbaik, kata dia. Sampai macam tu guru kata kepada anak murid tentang anak murid ni. Ibnu Sa'ad berkata kana abidan fadilan. Dia seorang abid, seorang ilmuwan lah, fadil. Meninggal dunia pada tahun 221 di Basrah. Setengah ulama kata di Mekah. Sebab tu saya kata saya buat ni dengan serba ringkas di sini. Meninggal dunia pada tahun 221 Hijrah. Itu tentang Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Jadi Qa'nabi ni kait dengan Qa'nab ni lah, datuk ni. Kait dengan datuk tu. Saya dah sebut dah kenapa kaitkan dengan datuk, tidak kait dengan ayah, kadang-kadang datuk yang kedua, kadang-kadang datuk yang ketiga. Saya dah sebut dah sebelum ni. Meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Aziz, yakni bin Muhammad. Meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad, yakni bin Amr, daripada Abi Salamah, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Baik. Kita ada nota di sini. Nota yang keempat, yakni. Ni. Apa faedah dia sebut yakni ni? Kalau kita tengok ni, Abdullah bin Maslamah ibni Qa'nab Al-Qa'nabi qala haddathana Abdul Aziz yakni ibn Muhammad. Abdul Aziz yakni ibn Muhammad. Jadi yakni ni apa makna yakni ni? Itu nak bincangnya. Sila Abdul Basir baca lagi. Nota 4. Faedah mengemukakan lafaz yakni ialah untuk menghilangkan salah faham dan menyatakan sikap cermat pengarang. Kerana kalau Imam Abu Daud, ini pengarang kitab ini, menyatakan Abdul Aziz bin Muhammad tanpa menyebut yakni, selepas Abdul Aziz, nescaya ada orang menganggap perkataan bin Muhammad itu termasuk kata-kata gurunya Muhammad bin Maslamah. Padahalnya bukan begitu. Ia bahkan kata-kata pengarang yakni Imam Abu Daud sendiri menambahkan lafaz yakni di sini adalah untuk menjelaskan bahawa Abdullah bin Maslamah tidak berkata bin Muhammad, tetapi itulah orang yang dimaksudkannya. Itulah arti perkataan yakni yang terdapat di dalam sanad pada semua tempat di dalam kitab ini. Jadi kita ingat, akan datang kita akan bertemu banyak dalam sanad ni, dia ada yakni. Yakni itu apa makna? Jadi Imam Abu Daud menjelaskan maksud guru dia Muhammad bin Maslamah tu, dia kata Abdul Aziz, dia tak sebut bin Muhammad. Tapi Imam Abu Daud tolong kita. Dia kata maksud dia, yakni itu maksudnya ialah bin Muhammad. Ini Abdul Aziz tu bin Muhammad. Itulah yang dimaksudkan walaupun dia tak sebut. Saya tahulah. Gitu. Jadi itu kata-kata Abu Daud. Kenapa Abu Daud kata begini yakni tu? Takut jadi orang keliru, tidak amanah pula. Padahal tu guru dia Abdullah bin Maslamah, dia kata Abdul Aziz sahaja. Abdul Aziz. Kalau tak ada yakni ni, seseolahnya orang faham tu guru dia kata Abdul Aziz bin Muhammad. Padahal bin Muhammad ini Abdullah bin Maslamah tak kata. Yang dia katanya Abdul Aziz saja, meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad. Yakni pula, yakni bin Amr. Jadi ini bukan dikatakan oleh tuan asal. Cuma Imam Abu Daud menjelaskan Muhammad ni Muhammad mana? Muhammad bin Amr, begitu. Begitu caranya. Jadi dalam Abu Daud ni semula kalau kita bertemu yakni ni, itulah maksudnya. Bukan maksud perawi yang asal tu sebut begitu. Jadi ini betapa imam-imam hadis ni bercermat dalam meriwayatkan. Kalau tok guru dia sebut Abdul Aziz saja, dia tak ada sebut bin. Dia ingat tu, tok guru dia sebut Abdul Aziz saja. Tetapi supaya orang tak keliru Abdul Aziz mana, dia tolong tambah. Yakni
makna je, maksudnya yang dimaksud Abdullah bin Maslamah dengan kata Abdul Aziz itu, iaitu bin Muhammad, Abdul Aziz bin Muhammad, bukan Abdul Aziz bin orang lain, bukan. Begitu. Dia cermat. Dan daripada sini kita tahu Abdullah bin Maslamah hanya sebut Abdul Aziz saja. Dia tak sebut bin Muhammad itu. Sama juga selepas ni, bin Ammar dia tak sebut. Abdul Aziz bin Muhammad itu meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad. Sekarang tu yang dia sebut. Kita ada sebut bin Ammar itu. Jadi bin Ammar itu Imam Abu Daud tolong jelaskan. Muhammad itu Muhammad bin siapa? Bin Ammar. Itu maksudnya. Baik, nombor 5. Baca lagi. Muhammad bin Ammar bin nota 5. Bin Alqamah bin Waqqas Al-Laythi Abu Abdullah Al-Madani, salah seorang imam hadis. Sesetengah ulama hadis mempertikaikannya. Ibrahim Al-Jawzajani berkata tidak kuat. Ibnu Sa'ad berkata seorang yang banyak hadisnya tetapi dianggap dhaif. Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya berserta perawi lain. Makrunan bi ghairihi. Muslim pula mengambil hadis sebagai mutabaat. Perkataan yakni di sini sama seperti sebelumnya. Jadi sama seperti sebelumnya. Iaitu tuan asal tak kata begitu. Tetapi murid ni tolong ceritakan. Tolong jelaskan. Bin apa tu? Muhammad mana? Muhammad bin apa? Muhammad bin Ammar. Dia tolong jelaskan. Jadi kalau kita tengok di sini, Muhammad bin Ammar ini, para ulama berbeza pendapat tentangnya. Ada yang terima dia, mana mempertikaikannya tu ada orang yang kritik lah. Ada orang yang kritik. Ada orang yang sebut dia ni tidak kuat gitu. Dia kata tidak kuat. Ibnu Sa'ad berkata seorang yang banyak hadisnya tetapi dia anggap dhaif. Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya berserta perawi lain. Dia tidak seorang dia bersendiri, tidak. Kerana kalau kuat seorang tak cukup dah. Ni tidak berpada dengan dia saja. Kalau Imam Bukhari sebut pun dia ada perawi lain. Perawi lain tu perawi utamanya. Dia ni bukan perawi utama, dia ni sebagai sokongan sahaja. Muslim pula mengambil hadisnya tu. Hadisnya sepatutnya sebagai mutabaat. Mana sebagai riwayat sokongan saja, bukan riwayat usul dia. Ini menunjukkan bagi mereka dia ni tidak begitu kemah lah. Kalau kemah betul, apa perlunya? Ambil daripada orang lain lagi, cukuplah dia saja. Begitu. Tapi perkataan yakni di sini sama seperti sebelumnya, sama juga. Begitu. Kemudian satu perkara lagi yang saya rasa perlu disebutkan juga di sini. Dia cuba tengok. Saya selalunya bila kata haddatsana ke akhbarana ke, saya terjemah meriwayatkan. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab meriwayatkan kepada kami. Jadi haddatsana. Kalau akhbarana pun saya terjemah begitu juga. Jadi kedudukan haddatsana ni, ingat ke tidak? Siapa ingat? Yang kita sudah belajar dulu, saya nak tanya lah rasa. Apa beza haddatsana dengan akhbarana? Siapa boleh jawab? Silakan. Supaya hidup sikit majlis ni. Kalau tidak sebelah pihak saja. Silakan. Siapa ingat? Apa beza antara haddatsana dengan akhbarana? Nanti akan ada. Ya. Apa haddatsana ni dia macam berdepan dengan tok guru lah. Akhbarana ni macam anak murid baca ramai-ramai, tok guru dengar. Macam tu ke? Haddatsana macam mana? Haddatsana ni macam dia bertalaki lah antara guru dengan anak murid. Anak murid baca, tok guru dengar. Macam tu. Hafiz Farhan. Ya. Baik, orang lain ada pendapat lain? Setuju ke dengan
Hafiz Farhan kata tadi tu? Betul ke dia jawab tak atau macam mana? Betul. Ha? Hadatsana Apa tak dengar? hadatsana guru sampaikan dekat murid Maulana. Lepas tu? Akhbarana murid ramai-ramai baca untuk guru. Betul ke? Apa? Orang lain ada lagi? Saya nak pasti pasal kita bukan baru belajar kitab hadis ni. Kitab Abu Daud ni banyak dah belajar dalam Bukhari, dalam Tirmizi, apa semua tu. Selalu bertemu. Macam mana tu? Maulana, Ya. hadatsana guru baca kepada murid Hmm. dan akhirana murid baca, guru membetulkan, mengiyakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Saya nampak tak ingat betul tu. Daripada jawapan yang diberi tadi tu nampak tak ingat betul apa yang saya cerita tu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Muhammad Sobri daripada Bandar Puncak Alam. Ya, ya. Dulu rasa macam lupa-lupa ingat masa mengaji Ila Tirmizi tu. Dan seingat saya dalam masalah tu Imam Tirmizi anggap hadatsana dengan akhbarana ni macam sama lah. Saya ingat saya lah. Wallahualam. Orang lain lagi? Ada lagi orang lain? Biar hidup sikit majlis ni. Saya Maulana. Mengikut Bukhari hadatsana dengan akhbarana ni sama. Saya tidak tanya sama ke tidak. Saya tanya apa beza. Jelas ke tidak soalan tu? Apa beza antara dua tu? Maulana. Ya, ya. Assalamualaikum Maulana. Arsyad. Izzuddin. Siapa ni? Silakan. Hadatsana tu guru murid mengikut apa yang guru sampaikan. Apa? Tak dengar. Tak jelas. Tak jelas. Izzuddin lah, Izzuddin. Izzuddin macam mana? Hadatsana ni apa yang murid dengar daripada lafaz guru. Kalau akhbarana ni lafaz yang murid riwayat balik tu bertepatan apa yang bersesuaian dengan apa yang disampaikan kepada dia. Itu tak perlu. Ada lagi orang lain nak bagi? Assalamualaikum Maulana. Silakan. Baru jelas. Hadatsana iaitu murid menyampaikan kepada guru mengikut apa yang guru sampaikan. Dan akhbarona itu murid membaca di hadapan guru yang dibenarkan yang guru membenarkannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya cuba. Ya, silakan. Ni Wan Zaidi. Ya. Wan Zaidi daripada mana? Daripada Putrajaya. Ya, silakan. Dalam majlis penyampaian hadis, di mana murid tu ramai, guru yang baca kalau hadatsana. Tapi kalau akhbarana dalam majlis penyampaian hadis, murid ramai dan salah seorang murid yang sampai ke baca hadis kepada guru. Itu baru tepat. Itu baru tepat. Hadatsana guru baca, murid ramai. Hadis yang macam tu yang guru baca, murid-murid ni ramai, bila salah seorang daripadanya nak riwayatkan, dia kata hadatsana. Itu murid ramai. Kalau murid ramai, salah seorang daripada mereka baca, guru dengar, guru mengesahkan, bila mereka nak meriwayatkan, mereka akan kata akhbarana. Itu bezanya. Kalau murid seorang, guru baca, murid seorang, lepas tu dia nak riwayatkan hadis itu, dia akan kata haddatsani, bukan haddatsana. Haddatsani. Tadi sebutkan guru baca saja. Kena tahu murid tu ramai ke tidak? Kalau murid ramai, semasa terima tu haddatsani. Kalau murid seorang saja, haddatsani. Kalau murid baca, murid seorang saja,
di hadapan guru. Lepas tu murid tu nak riwayatkan hadis. Dia kata akhbarani kalau murid seorang sahaja. Tapi kalau masa terima tu murid ramai, bila dia nak riwayatkan hadis yang diterima tu, yang dibaca tadi, mereka akan kata akhbarana. Begitu. Itu bezanya. Baik. Yang saya nak sebut di sini, para ulama khilaf pula tu. Apa bezanya? Ada beza ke tak ada beza haddatsana dengan akhbarana ni? Bolehkah kita tukar satu perkataan dengan perkataan yang satu lagi? Bolehkah? Ya, ada khilaf. Kebanyakan ulama mutaqaddimin termasuk empat imam tu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apa semua, dia kata sama, boleh tukar-tukar. Haddatsana dengan akhbarana boleh. Walaupun untuk guru baca, itu memanglah semua terimalah untuk haddatsana lah. Tapi kalau murid baca pun, guru dengar, guru tak baca. Bila murid ni nak menyampaikan hadis itu, dia boleh kata haddatsana. Padahal sepatutnya dia kata akhbarana, boleh. Nak kata akhbarana pun boleh, nak kata haddatsana pun boleh. Mereka terbukalah dalam masalah ni. Antara yang berpendapat terbuka ni, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, ni terbuka. Bagi mereka tak kisah. Haddatsana akhbarana ni sama saja. Boleh kita tukar-tukar, boleh. Tetapi kalau Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam Abu Daud, ni yang kita belajar malam ni, Imam Abu Daud. Kena ingat ni. Saya nak sebut. Saya tak akan sebut selalu, jangan-jangan sebut. Mereka membezakan antara haddatsana dengan akhbarana. Haddatsana mesti kalau yang guru baca saja, tak boleh ditukar dengan akhbarana. Murid ramai, murid terima, guru baca. Bila dia nak riwayatkan hadis yang guru sampaikan itu, mereka mesti kena kata haddatsana sebab guru baca. Tapi kalau murid baca, murid ramai, murid baca, bila mereka nak meriwayatkan hadis yang didengar oleh guru, yang dibaca, murid baca tadi, mereka akan kata akhbarana. Tak boleh tukar dengan haddatsana. Ini siapa? Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud. Kena ingat. Dia jaga betul tu. Kalau tempat haddatsana, jangan tukar dengan akhbarana. Tak boleh. Salah, itu tidak amanah. Sehingga Imam Abu Daud ni kadang-kadang kalau berbeza tu haddatsana dengan akhbarana tu, dia sampai buat tahwil. Ada tahwil itu. Ada tahwil. Nak ceritanya ada beza. Sampai begitu sekali. Dia ambil berat. Jadi kita kena fahamlah. Sekarang ni kita belajar kitab Imam Abu Daud. Jadi pengarang dia tu, apa sikap dia dalam masalah ni? Apa pendirian dia? Pendirian dia berbeza antara dua istilah tu. Jangan bermudah-mudah lah. Bila kita baca kitab Imam Abu Daud, seperti mana ada dalam ni, kena baca macam tu. Jangan mudah-mudah. Tapi kalau kitab Bukhari, Tirmizi, tak apa. Boleh kita tukar-tukar pun tak jadi masalah. Dengan sebab itu, nuskha-nuskha tu memang berbeza banyak sangat. Tirmizi tu. Dalam nuskha ni haddatsana, dalam nuskha ni akhbarana. Apa jadi masalah? Tak jadi masalah. Sebab bagi dia sama saja. Tapi kalau Abu Daud memang jadi masalah. Tak boleh. Kalau haddatsana kena riwayat kena haddatsana. Kalau akhbarana kena akhbarana. Begitu ya. Begitu. Jadi kalau kita perhati di sini kan, di dalam kitab ini tak ada sebut. Tak ada sebut perbezaan itu. Di dalam Badlul Majhud tak ada juga. Tapi di dalam Ad-Durrul Mandud ini ada. Beza di antara haddatsana dan akhbarana. Cuba tengok di sini. Ni, di sini dia ada sebut di sini. Baik. Ni. Tarajim Abwab. Dalam kitab ni ada sebut ya. Okey, tak apa. Daripada Abi Salamah. Ni Abi Salamah. Siapa nak baca ni silakan. Orang lain pula baca. Silakan.
Siapa nak baca? Saya baca mana? Silakan. Dengar. Dengar. Silakan. Bin Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuhri, salah seorang daripada 7 orang fuqaha yang terkenal di Madinah. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenarnya. Amr bin Ali berkata, tiada nama lain baginya selain kunyahnya. Ada yang berkata namanya Abdullah dan juga yang berkata namanya Ismail. Ada juga sepatutnya jatuh sini. Dan ada juga sepatutnya. Ada yang berkata namanya Abdullah dan ada juga yang berkata namanya Ismail. Bagaimanapun beliau lebih masyhur dengan nama kunyahnya. Abu Salamah, itu lebih terkenal. Teruskan. Seorang perawi siqah dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, Abdurrahman bin Auf, Usamah bin Zaid, Abu Ayyub dan ramai lagi orang-orang lain. Urwah, A'raj, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan anaknya sendiri yang bernama Umar adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Teruskan. Menurut kebanyakan ahli sejarah, Abu Salamah meninggal dunia pada tahun ke-94 Hijrah. Al-Fallas pula berkata pada tahun 104 Hijrah. Maknanya ada khilaf tentang tarikh meninggalnya itu. Ada khilaf di situ. Jadi bila kita nak bincang tentang dia, bila-bila pun kena tengoklah. Pendapat yang kedua paling lambat pun 104. Mana kalau orang kata bertemu dengan dia selepas itu tak betul lah. Begitu. Kalau sebelum tu masih lagi ada kemungkinan boleh pasal ada khilaf tu. Gitu. Baiklah. Seterusnya daripada Mughirah bin Syu'bah. Jadi Abu Salamah ni anak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkenal tu, kaya tu. Dia ni meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah. Teruskan Izzuddin. Bin Abi Amir bin Mas'ud bin Al-Mu'attab Al-Thaqafi. Mu'attab Al-Thaqafi. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau memeluk Islam sebelum Umrah Hudaibiyah dan meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Baik. Beliau berkata, yang ini siapa? Mughirah bin Syu'bah, bahawa sesungguhnya Nabi SAW apabila hendak membuang air akan pergi jauh. Jadi jauh dari pandangan orang ramai. Itu maksudnya, jauh tu. Jadi baca teruskan. Hadis ini dan hadis-hadis lain seumpamanya menunjukkan antara adab bagi orang yang hendak qada hajat, membuang air besar khususnya, ialah menjauhkan dirinya daripada orang ramai sehingga ia tidak kelihatan kepada mereka dan tidak kedengaran pula bunyi apa yang terkeluar dari duburnya. Dalam keadaan tempat membuang air betul-betul tertutup, sekira-kira tidak akan terdengar lagi apa-apa bunyi yang tidak enak didengar. Boleh juga membuang air di situ meskipun tidak jauh. Jadi abadan ni pergi jauh ni keadaan tertentu, bukan dalam semua keadaan. Bukan di rumah pun sekarang ni ada dah tandas, mau pergi jauh lagi. Tak perlu macam tu. Ini ketika di rumah tu tak ada tandas lagi. Di zaman Nabi SAW bukan semua rumah ada tandas. Biasanya kalau untuk buang air besar tu mereka pergi ke tanah lapang, jauh daripada rumah, daripada tempat orang ramai. Itu biasanya begitu. Tapi kalau keadaan sudah berubah, itu boleh, di rumah pun boleh. Yang pentingnya supaya orang tak nampak. Dia tidak bunyi, tidak bunyi benda-benda yang kita kata menyebabkan kalau orang duduk makan tak lalu makan jadi
menjijikkan, itu tak mahulah macam tu. Itu maksudnya. Baik. Teruskan Izzuddin. Jadi maksud sebenar contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui hadis ini dengan pergi jauh-jauh apabila hendak membuang air itu ialah supaya diri orang yang membuang air tidak kelihatan dan bunyi yang tidak mengenakkan ketika buang air juga tidak kedengaran. Itu tujuan. Jadi kalau tujuan itu ada di rumah pun selesailah. Tak payah pergi jauh lah. Maknanya kita kena pakai ini dalam keadaan itu. Bukan bermakna tak boleh buat tandas di rumah. Dan kalau ada tandas di rumah, tak boleh buang air di rumah. Kena pergi jauh. Bukan makna begitu. Bukan makna begitu. Sama sekali tidak itu maksudnya. Jadi maksudnya supaya tak nampak. Kalau di rumah pun tak nampak, selesailah masalah. Supaya tak dengar. Tak dengar apa yang keluar. Itu kalau kata cirit, berik ke apa, teruklah. Dengar tu. Jadi supaya tak dengar. Jadi kalau dalam bilik yang memang tertutup dengan sempurna, kalau rumah batu pula sekarang ni memang tak dengar lah. Tak jadi masalah. Tak payah pergi jauh lah. Di rumah pun boleh. Jadi itu maksudnya. Jadi setengah-setengah hadis ni kita faham, kita kena faham berdasarkan maksud Nabi. Apa kehendak Nabi? Misalnya, Nabi SAW naik unta, naik kuda, dia tak pernah naik kereta, naik kapal terbang. Jadi kita kena faham, apa maksud dia naik? Apa tujuan dia naik? Kalau memang tak, maksudnya nak cepat sampai lah kan? Lebih selesa. Itu maksudnya. Jadi untuk mencapai maksud tu kalau ada cara lain, kemudian ada kereta, ada kapal terbang, boleh naik lah. Itu tidak bercanggah dengan sunnah. Termasuk dalam maksud sunnah juga. Sebab kalau Nabi tidak maksudkan, nescaya dia tak naik unta, tak naik kuda, pakai berjalan kaki, sentiasa berjalan kaki. Ini dia naik kuda. Apa tujuan? Tujuan suruh cepat sampai. Itu saja alat yang ada pada masa tu. Begitu. Jadi jangan kita ingat bila tak ada tidak sunnah. Kita kena tengok maksud tu. Tujuan Nabi pergi jauh tu apa tujuan? Supaya tidak dengar, supaya tidak nampak. Kalau benda tu tercapai, dengan kita ada tandas yang cukup kemas lah, tertutup lah, tak dengar lah, sudah selesai masalah, dah dapat dah maksud tu. Begitu. Jadi banyak perkara ya, kita kena faham begitu. Nabi buat dia kenapa? Dia tak buat dia kenapa? Jangan terus mengikut zahir dia. Ada setengah orang ikut zahir dia. Itu masing-masing pandangan lah. Kita tidak nak kata apa. Bagi saya misalnya, pakai separuh betis tu, kain itu, ada maksud. Jadi maksud itu kita kena faham. Yang bercanggah dengan maksud tu tak bolehnya. Kalau selagi tidak bercanggah, zahir dia saja. Kaki ni menutup buku lali, kita kata. Mata kaki. Tak jadi masalah lagi. Sebab yang Nabi larang itu, dia ada konteksnya. Di zaman dia tu, cara orang nak menyatakan kesombongan, kebesaran dia ialah dengan melabuhkan pakaian. Itu. Dan kalau maksud itu sudah tidak ada, orang tak terfikir pun sekarang ni. Mana-mana yang labuh, pakai labuh, dia tak terfikir pun untuk menyombong, untuk membesarkan diri, menampakkan kedudukan dia, pangkat dia. Tak ada pun. Jadi tak ada dah lah larangan itu. Sebab larangan itu berkait dengan keadaan. Begitu. Bagi saya faham begitu hadis ni. Kalau tak faham begitu, susahlah. Banyak semua kata ni tidak sunnah. Naik kereta tidak sunnah. Kita kena tengok maksud Nabi naik kuda tu, apa tujuan dia. Begitu. Yang dia larang labuh kain daripada buku lali tu, apa tujuan dia. Saja-saja gitu ke. Tuhan jadi murka, Tuhan laknat, Tuhan tak suka, Tuhan benci kepada orang semata-mata kerana dia melabuhkan kain gitu. Walaupun dia tidak ada maksud apa-apa. Dia tak terfikir pun. Nak menyombong, nak membesarkan diri dia, nak takabur. Dia tak ada pun maksud itu. Adakah orang itu juga dilaknat? Tuhan tidak pandang di akhirat besok? Tidak begitu. Itu benda yang kita kena faham. Kalau kita faham begitu kan, luas nampak hadis ni. Luas. Tidak sempit lah. Tidak terikat dengan zahir dia saja. Baiklah. Teruskan Izzuddin. Hadis ini bertaraf hasan. Selain Abu Daud,
Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Al-Hakim pula mengatakan ia menepati syarat Muslim dan keputusannya itu dipersetujui Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini paling apa nama ni komen pun kita kata paling komen pun dia hasan. Bahkan ada yang mengatakan ia sahih. Walaupun tadi ada perawi dia tu dipertikaikan, tapi tidak sepakat ulama mempertikaikannya, mengatakan ia dhaif. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan ia thiqah, kuat. Jadi bagi orang yang mengatakan dhaif, dia kata dhaif lah. Tapi kita kena tengok jumhur ulama, kebanyakan ulama kata macam mana. Jadi ini paling rendah pun hasan. Bahkan ada ramai juga ulama yang mengatakan sahih. Jadi boleh pakai lah. Boleh pakai. Tapi boleh pakai pun maksud dia tu kena faham. Sekarang ni dah ada tanda di rumah dah, untuk apa pergi jauh? Nak pergi sejauh mana? Pergi mana-mana pun bandar juga kalau duduk dalam bandar. Bukan boleh buang air tempat terbuka begitu. Sistem hidup kita ni dah jadi macam lain. Jadi kita itu nanti kita akan bertemu hadisnya. Nabi SAW pun pernah buang air di dalam rumahnya sendiri. Ada. Ini menunjukkan boleh. Taklah kata mesti pergi jauh tu. Tak mesti. Cuma dalam keadaan tidak ada tandas, eloknya pergi jauh lah. Eloknya pergi jauh. Dan hadis ini menunjukkan Nabi SAW seperti orang lain juga. Tidak kata najis dia tu bau wangi, seperti air wangi. Tidak. Kalau najis dia tu air wangi, tak perlu pergi jauh. Untuk apa pergi jauh? Nyusah saja. Dan najis dia tu dia anggap najis juga. Kalau tidak najis, untuk apa pergi? Pergi jauh, buang-buang jauh-jauh. Dan kalau tidak najis, orang boleh ambil berkat. Dengan najis tak boleh ambil berkat. Kalau tidak najis, boleh ambil berkat lah. Jadi rugilah kalau begitu. Macam rambut Nabi kan. Dia cukur rambut, dia bagi-bagi kepada sahabat dia. Sebab suci. Boleh bagi. Boleh dia ambil berkat dengan rambut tu. Tapi dengan najis Nabi, kalau ada yang minum air kencing Nabi itu bukan Nabi menggalakkan, Nabi suruh, tidak. Dia termasuk dalam maghlubul hal. Orang yang tidak dapat mengawal diri dia tidak sedar diri dia. Jadi dia dimaafkan lah. Tidaklah kata dia berdosa. Sebab dia tidak sedar diri. Tapi adakah pernah kita dengar sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk berebut najis Nabi, air kencing Nabi, isteri Nabi tu kalau kita kata eloklah minum air kencing Nabi tu dapat berkat, tak ada orang lain lah, isteri dia dulu dapat. Tapi tidak begitu. Ini menunjukkan Nabi SAW dari sudut-sudut tertentu, ia manusia. Seperti manusia, terikat dengan hukum manusia lah. Seperti manusia, dia sakit. Ada sakit ke tidak? Ada. Demam ada ke tidak? Ada. Makan ada ke tidak? Makan. Sama lah. Sebab itu dia pergi. Kalau lah najis dia, setengah-setengah ulama kata najis dia tu tidak najis. Dia kata suci. Kalau suci, apa makna hadis ni? Kenapa pergi jauh? Sia-sia saja. Dan dengan cara begitu, orang tak menyimpulkan najis dia tu suci lah. Kalau dia nak menunjukkan suci sungguh, sepatutnya dia tak pergi jauh lah. Buang saja, buang air di dekat-dekat rumah dia. Dalam rumah dia pun apa salahnya, dan tidak najis. Ini cara nak faham hadis, cara yang betul. Dan itu tidak mengurangkan Nabi. Bahkan ada benda-benda macam ni menyelamatkan manusia ni daripada memuja Nabi, daripada mengangkat Nabi itu sampai ke tahap Tuhan. Sampai ke tahap Tuhan boleh jadi. Jadi dengan kita jelas ada benda-benda macam ni, kita tahulah dia tu Rasulullah. Cukuplah tu, lebih daripada orang lain tu. Tak perlulah angkat sampai ke peringkat Tuhan. Dan benda ni, penyakit itu, semua umat, mana-mana pun umat dulu, umat Bani Israel, yang agama yang kemudian ni pun, Sikh itu pun, dah buat guru nanak dia tu macam Tuhan. Nabi Isa dia anggap macam Tuhan.
Itu bahaya. Sebab itulah hikmah dalam Islam ni kenapa Nabi tu jelas disebut dengan jelas sebagai manusia tu apa faedahnya. Faedahnya supaya manusia ni dah mikirlah. Dia dah dapat kontrol perasaan dia tu. Nabi ni walaupun lebih macam mana pun dia tetap manusia, orang, bukan Tuhan. Apa buktinya? Ni tengok. Dia buang air begitu. Adakah Tuhan buang air begitu? Dan disebut. Tidak disembunyikan benda tu. Tidak disembunyikan, tidak diberitahu. Semua orang tahu. Nabi SAW bila nak buang air, dia pergi jauh. Untuk apa pergi jauh kalau suci, kalau bau wangi? Sepatutnya itu menjadi mukjizat lah pula. Menjadi mukjizat lah pula. Luar biasa Nabi. Tapi tidak begitu. Kalau macam tu, banyaklah timbul perkara yang lain pula. Kenapa dia makan? Dia dah tak makan lah. Baru betul jadi mukjizat pula. Kalau macam tu, dah bukan manusia lagi lah. Sedangkan semua kita maklum. Di dalam Quran, Nabi Ibrahim kata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dia menyembuhkan Tuhan. Maknanya Nabi boleh sakit. Nabi kita pun sakit. Di akhir hayat dia tu sakit. Begitu. Jadi itulah yang kita kena faham daripada hadis ni. Nampaknya kita tak sempat dah nak teruskan. Dan satu hadis kita telah baca, yang satu lagi tu kita tangguh dahululah. Walaupun banyak lagi sebenarnya. Di sini biasanya mula-mula ni disebutlah sanad tu daripada Imam Abu Daud sampai kepada Nabi dah ada dah. Daripada saya contohnya. Ataupun orang lain sampai kepada Imam Abu Daud tu macam mana sanadnya. Dan sebab itu kita kata wabihi qala haddatsana. Apa makna wabihi? Bihi itu dengan sanad. Jadi tak sempat malam ni saya nak cerita, itu mungkin saya boleh sebut pada ketika lain lah. Dan ini sekadar inilah dulu untuk malam ni insya-Allah. Boleh faham ke tidak tu? Atau ada apa-apa masalah? Silakan. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Saya nak tanya perkara haram yang perlu disucikan dahulu sebelum solat tu. Bagaimana dengan perkara haram? Perkara haram yang perlu disucikan sebelum solat. Adakah merokok dengan hisap vape ni termasuk dengan perkara haram? Maksudnya sebelum seseorang tu solat, dia hisap rokok dulu. Ataupun wuduk tu sendiri boleh menggugurkan dosa merokok ataupun vape sebelum solat. Itu saja Maulana. Terima kasih. Jadi itu masalah khilaf. Walaupun boleh dikatakan kebanyakan ulama kemudian ini mengatakan haram. Tapi saya rasa tak perlulah ketat sangat kan. Terimalah juga pendapat yang mengatakan makruh tu. Makruh. Walaupun bagi saya secara peribadi, bagi saya anggap haram. Saya anggap haram. Cumanya yalah, haram ni pun ada banyak peringkat juga kan. Banyak peringkat juga. Mudah-mudahan dengan wuduk itu kesilapan dia atau kekurangan dia tu diampunkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan gitu. Maulana, apa ni Mudrikah bin Syu'bah ni salah satu sahabat Nabi yang tinggal di Taif kan? Mana tu? Ada di sini ke? Ada tadi ya. Dia Mudrikah bin Syu'bah. Mana? Tidak, dia ada atas dia Abai Izu dia baca. Mudrikah bin Syu'bah tu salah satu. Mana bin Syu'bah? Mughirah bin Syu'bah. Dia tu Mughirah bin Syu'bah. Dia salah satu sahabat yang tinggal di Taif kan? Dia Mekah juga, orang Mekah. Okey. Cuma dia masuk Islam sebelum Umrah Hudaibiyah. Itulah saya ada cek dia punya biodata. Okey. Umrah Hudaibiyah tu tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, betul. Okay. Silakan. Yang lain, orang lain silakan. Ya, Maulana. Ya. Ini pertanyaan saya Maulana tentang tadi Maulana bahas tentang hamdalah. Para ulama ternyata berbeda pendapat
hamdalah ini apakah dimulai dianjurkan di dalam menulis? Ternyata sebagian para ulama tidak menganjurkannya, tapi hanya dalam khutbah saja, dalam ceramah pidato saja. Pertanyaan saya yang pertama, ada Syekh Al-Albani tulis satu kitab, kalau nggak khilaf saya judulnya Khutbatul Hajah. Itu beliau membawakan hadis-hadis, antaranya seingat saya dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Artinya beliau menguatkan pendapat bahwa ada khutbatul hajah yang senantiasa dibaca Nabi, mulai dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai seterusnya. Dan Nabi dalam riwayat itu disebutkan juga ada riwayat fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Maulana terhadap riwayat-riwayat atau khutbatul hajah yang disebutkan oleh Syekh Albani ini, sehingga beliau menghidupkan sunnah ini yang ramai kalau di Saudi, ramai yang mengikuti beliau, atau di Jordan juga. Itu pertanyaan yang pertama, Maulana. Dan yang kedua, tadi saya dapat faedah dari saya dapat satu kitab di sela-sela Maulana menyebutkan tentang perbedaan haddatsana dan akhbarana. Ternyata Imam Abu Ja'far At-Tahawi tulis satu kitab At-Taswiyah baina haddatsana wa akhbarana. Pertanyaannya, adakah kitab lain tentang hal ini yang kami para tulab bisa mengambil faedah lebih? Pertanyaan yang ketiga, Maulana, ini tentang asma rijal Sunan Abi Daud. Apakah kitab yang Maulana anjurkan, Maulana berikan saran kepada kami para penuntut ilmu untuk lebih mendalami lagi tentang asmaul rijal Sunan Abi Daud ini? Maulana, mungkin itu itulah pertanyaan saya. Yang pertama tadi tentang khutbah tu, betul lah, sama dengan apa yang kita kemukakan tadi. Kalau khutbah ucapan itu memang ada sunnah itu. Cuma kalau surat, termasuklah buku ni, ramai daripada ulama menganggap tak perlu itu. Bismillah sudah memadai. Dan itulah cara ulama-ulama salaf dahulu buat. Kalau dalam bentuk tulisan. Tapi kalau tidak dinafikan, boleh. Kalau kita gabungkan kedua-dua sekali itu kan lebih bagus. Tentu sekali begitu. Cuma kalau kita nak ambil salah satu atau nak utamakan yang mana satu, kalau untuk penulisan memang Bismillah itu lebih utama berbanding Alhamdulillah. Tapi yang Syekh Albani sebut itu berkenaan dengan khutbah. Kalau khutbah memanglah ada lah, hamdalah apa semua tu memang ada, seperti yang kita sebut tadi lah. Lebih kalau ada Bismillah di situ pun tidak salah. Kalau dalam khutbah tu Bismillah pun tidak salah. Tapi kalau yang sudah Rasulullah SAW buat, macam mana kita eloknya macam itulah. Dia tak ada Bismillah, dengan Alhamdulillah sajalah. Macam dalam khutbah raya apa semua tak perlu dah Bismillah tu, terus Alhamdulillah lah. Begitu. Jadi kalau yang jelas begitu kita ikut yang tu. Yang keduanya tentang apa tadi, haddatsana dan akhbarana. Itu salah satu kitab yang penting. Selain daripada itu, kita kena tengoklah syarah-syarah kepada umpamanya Ilal Imam Tirmizi. Sebab dalam tu dia ada satu bab kan, bincangkan tentang perbezaan di antara haddatsana dengan akhbarana. Walaupun ia sebut secara ringkas, tapi untuk mendapat keterangan yang lebih terperinci, kita kena tengok syarah-syarah dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentang asmaul rijal. Di dalam Sunan Abi Daud ini, sebaiknya kita rujuk kepada semua syarah-syarah. Apa yang saya lakukan sekarang ni, saya buat begitulah. Saya buat begitu. Kalau tak ada di sini, saya ambil di sini. Begitu. Itu yang sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada yang sudah ada tahqiq atau takhrij ulama-ulama tertentu, itu lebih baik lagi, lebih membantu kita lah. Umpamanya banyak sekarang ni dah ada tahqiq misalnya
Syekh Shu'aib Al-Arnaut dan lain-lain itu, dia akan sebutlah benda tu tentang sanad tu macam mana. Jadi kita kena rujuk. Sekarang ni lebih memudahkan kita banyak tentang perawi-perawi di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur-masyhur ni, boleh dikatakan banyaklah ada. Kita kena pakai kitab-kitab itu. Macam kitab Sunan Abi Daud dengan tahqiq, dengan takhrij itu Shu'aib Al-Arnaut dan lain-lain lagi. Itu kena rujuk juga. Selain daripada syarah-syarah yang lama-lama ni, kita kena rujuk dan gabungkan semua itu. Itu sebaik-baiknya. Kita buat begitu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukuplah dulu ya setakat ni malam ni. Dan hadis satu lagi tu kita bawa ke depan lah, insya-Allah. Akan sambung, akan datang. Yang kedua ini baru hadis yang pertama. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Maulana. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum.